Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita sehingga kita dapat berada pada hari ini 17 hari bulan Ramadan 1442 Hijrah. Bersempena sidang penonton sekalian, bersempena dengan hari cuti umum hari ini, sempena hari nuzulul Quran, dan hari ini juga merupakan hari berlakunya peperangan yang pertama dalam sejarah umat Islam, iaitu peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah di antara kaum musyrikin Mekah di bawah pimpinan Abu Jahal and the gang bersama dengan tentera Islam yang dipimpin bawah pimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada hari Jumaat pada tahun kedua Hijrah di satu tempat yang dinamakan Badar, dan dinamakan peperangan ini adalah peperangan Badar. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, saya mengambil peluang pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita tengok balik, untuk kita cerita sikit, ambil iktibar sikit berhubung dengan bab perang Badar. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, untuk siri yang pertama ni kita nak tengok dulu peperangan Badar, bagaimana sejarah perang Badar ini boleh berlaku di antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrikin di kota Mekah. Sidang pendengar, sidang penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim, maksudnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong kamu, wahai Muhammad, untuk mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah, iaitu kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat peperangan. Oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Sidang penonton, sidang pendengar yang dihormati dan dikasihi sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan orang lain yang bagi kemenangan kepada tentera muslimin, kepada orang Islam dalam peperangan Badar. Walaupun kita tengok dalam peperangan Badar ini tentera muslimin menghadapi banyak kekurangan dari segi keanggotaan ketenteraan. Bilangnya tenteranya tak ramai, 313 orang, ada sebut 314 orang. Ada juga sekalian ada sebut lebih daripada tu sikit. Ada 300 orang lebih sekalian. Nak cerita kepada kita di segi peralatan, di segi senjata, di segi kita panggil kekurangan, di segi kelengkapan perang dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada tentera muslimin. Sedap pendengar, sedap penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian, bagaimana peperangan Badar ini berlaku? Sedap pendengar sekalian, di mana kalau kita tengok di segi sejarah, selepas daripada peristiwa hijrah, di mana baginda Rasulullah SAW hijrah daripada kota Mekah ke Madinatul Munawwarah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menghantar pasukan tentera kecil, Sariyah dia panggil, untuk memantau serta mengintip kafilah-kafilah, kita panggil kumpulan-kumpulan dagang orang musyrikin Quraisy. Ada tujuannya
Rasulullah SAW menghantar kafilah kecil ataupun sariyah ini adalah untuk menimbulkan kegerunan kepada pihak musuh dengan kekuatan umat Islam sekarang ini walaupun baru berhijrah dan baru menubuhkan kota ataupun negara Islam iaitu Islam Madinatul Munawwarah. Satu. Yang kedua adalah untuk mencari peluang-peluang untuk menggempur kepentingan ekonomi musuh. Dengan mana musuh-musuh Islam. Baik, sebagai misinya, sidang pendengar, sidang penonton sekalian, ialah kerana untuk melemahkan sumber ekonomi musuh ni merupakan salah satu daripada strategi berkesan untuk memenangi sebuah peperangan. Bila kita panggil, kita berjaya merampas ataupun kontrol ekonomi musuh, automatik musuh ni akan menjadi lemah. Sebab apa? Ekonomi dia goyah ataupun ekonomi dia tak terhala. Sedap dengar, sedap penonton sekalian. Lalu baginda Rasulullah SAW menghantar dua orang sahabat Nabi yang terkenal. Nama dia Talhah bin Ubaidillah. Seorang lagi ialah Sa'id bin Zaid. Rasulullah SAW hantar dua orang sahabat ni ke satu tempat nama dia Al-Hawra. Al-Hawra ni kalau kita tengok dalam peta ni, yang saya buat ni, berada tempat dia ni adalah satu daerah dalam daerah Yambu. Dia berada di tepi Laut Merah. Di mana sedap dengar, sedap menonton sekalian, kalau kita tengok di seginya, sejarahnya, Hawra ini merupakan satu lokasi persinggahan yang wajib bagi kafilah ataupun kumpulan-kumpulan dagang yang berdagang di antara tanah Hijaz dan tanah Syam. Kita tengok dalam peta ni, baik kafilah ini, Abu Sufyan daripada Syam ataupun Syria, dia nak balik ke kota Mekah, maka dia akan singgah satu, kita panggil sekarang kita panggil RNR di Yambu', dalam daerah Yambu', iaitu satu tempat nama Hawra, tepi dengan Laut Merah. Baik, sedap dengar sekalian, dua orang perisik baginda Rasulullah SAW ni, Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid ni, telah datang pulang bawa berita kepada baginda Rasulullah SAW di mana ada satu kafilah dagang orang Mekah yang membawa barang dagangan yang cukup besar, iaitu dianggarkan lebih kurang 1000 ekor unta. Barang dagangan ni banyaklah dengan emas dan sebagainya. Baik, kumpulan ini diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb, dan kafilah ini diiringi hanya sejumlah 40 orang sahaja. Baik, ini merupakan satu peluang keemasan lah, sedap dengar sekalian. Satu peluang keemasan untuk baginda Rasulullah SAW menggempur kafilah ini, serta kita panggil membuat rampasan terhadap kita panggil harta rampasan ini untuk menggoyahkan ekonomi penduduk kota Mekah. Di mana baginda Rasulullah SAW, tentera muslimin ataupun orang muhajirin, orang hijrah ni, bila dia berhijrah meninggal ke kota Mekah, ke Madinatul Munawwarah, dia tinggal semua sekali harta dia. Inilah peluang keemasan untuk kita menggempur dan ambil balik, kita panggil, harta ataupun ekonomi kita sudah tinggalkan di kota Makkah Al-Mukarramah. Baik, sedap dengar, sedap nonton sekalian, bila kafilah ini berhenti di Al-Hawra, baik, dan akan meneruskan perjalanan di kota Mekah. Kalau kita tengok dalam map ni, saya ambil dalam Google Map, sedap dengar sekalian, jarak sekarang ini kalau dengan kenderaan di antara Hawra ke Makkah ini lebih kurang 394 km. Kalau dengan perjalanan darat ataupun perjalanan kereta sekarang ini mengambil masa lebih kurang 4 jam lebih, sedap dengar sekalian. Baik. Kemudian baginda Rasulullah SAW daripada Madinatul Munawwarah ke Hawra, jarak dia lebih dekat. Kalau kita tengok dalam map ni, dia ada dua jalan. Baik, jalan yang dia tunjuk di sini ialah lebih mengambil jarak lebih ke 245 km. Kalau dengan perjalanan kereta sekarang ni lebih ke 2 jam 48 minit. Sedap dengar sekalian. Baik. Kemudian baginda Rasulullah SAW bila mendengar kita panggil laporan daripada dua orang perisik baginda Rasulullah SAW, Talhah bin Ubaidillah dengan Sa'id bin Zaid ini, lalu baginda Rasulullah SAW keluar bersama sahabat-sahabat dia tanpa Rasulullah SAW mewajibkan mereka turut serta. Sebab apa? Bukan lagi perang pun. Nabi sebut, hazihi iru Quraisyin fiha amwaluhum fakhruju ilaiha la'allallaha yunfulikuha. Nabi sebut, baik, ini adalah kafilah daripada Quraisy bawah pimpinan Abu Sufyan. Maka Nabi kata, marilah buat kita keluar menggempurnya.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menjadikannya sebagai rampasan perang buat kita. Ini disebut dalam sirah Ibn Hisham. Baik, Nabi tidak mewajibkan pada peringkat awalnya kerana Nabi tidak lagi perang asalnya. Tapi Nabi nak pergi menggempur kafilah Abu Sufyan ini adalah kerana nak menjadikan barang rampasan itu yang dibawa kafilah dagang ini dijadikan harta rampasan. Baik, sedap dengar yang dihormatilah dikasih sekalian. Dari segi penyertaan untuk nak pergi gempur kafilah Abu Sufyan ini, baik, yang akhirnya tercetusnya peperangan Badar. Baik, oleh kerana tujuan asal keberangkatan Rasulullah SAW ni bukan untuk pergi perang, tetapi untuk pergi gempur kafilah Abu Sufyan, bukan untuk bertempur dengan tentera Mekah, maka kelengkapan yang Rasulullah SAW bersama tentera ataupun orang Islam yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW itu adalah sangat minimum. Sikit lah bawa. Jumlah sahabat juga tak ramai. Lebih kurang 313 orang saja pergi. Baik, kalau kita tengok ni, lebih kurang 240 orang Ansar, orang asal Madinah. Dan lebih kurang sebakinya adalah lebih kurang 73 orang adalah orang Muhajirin. Sahabat-sahabat Nabi yang bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW daripada kota Mekah. Yang sebagai orang Muhajirin. Sedap dengar yang dihormatilah dikasihi sekalian. 3 orang insan hebat yang menjadi watak utama dalam peperangan Badar ini, tidak lain dan tidak bukan, seorangnya adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni adalah ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memegang panji putih tentera muslimin. Yang kedua ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah yang bertindak sebagai pemegang bendera bagi orang-orang Muhajirin. Dan seorang lagi Sa'ad bin Mu'az ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memegang bendera bagi orang Ansar dalam peperangan kita panggil Badar ini. Di mana dalam peperangan Badar ini juga memperlihatkan kepada kita bagaimana seorang sahabat Nabi yang juga merupakan khalifah Islam yang ketiga, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, tidak dapat turut serta dalam peperangan Badar ini kerana terpaksa menjaga. Ditugaskan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menjaga puteri kesayangan baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidatina Ruqayyah, yang jadi isteri pada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang sedang sakit di kota Madinatul Munawwarah. Baginda Rasulullah SAW telah menugaskan Abdullah Ummi Maktum, seorang yang kita panggil orang buta, menjadi imam di semaya di kota Madinatul Munawwarah sepanjang Rasulullah SAW berada di kota ataupun menyertai peperangan Badar ini. Sedap dengar, sedap nanti yang dihormati dan dikasihi sekalian. Di mana kekuatan tentera muslimin dalam keadaan serba kedaifan itu hanya disertai oleh 2 ekor kuda. 2 ekor kuda ni, satu kuda milik Az-Zubair bin Al-Awwam, satu kuda lagi milik Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian diiringi oleh 70 ekor unta yang di mana ditunggang secara bergilir-gilir oleh tentera muslimin dalam peperangan yang menyertai peperangan Badar. Sedap mendengar, sedap menonton sekalian. Dalam perjalanan Rasulullah SAW bersama dengan tentera muslimin ke Badar ini menunjukkan satu sikap timbang rasa yang luar biasa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan disebut oleh dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ibnu Mas'ud menceritakan, dia kata dalam peperangan nak pergi, dalam perjalanan peperangan Badar ini, di mana baginda Rasulullah SAW, dia kata, kana zamilahu yauma badrin aliyun wa Abu Lubabah. Baik, kata Ibnu Mas'ud, dia kata Rasulullah SAW ni bergilir-gilir dalam peperangan, nak pergi peperangan Badar ni, bergilir-gilir naik unta. Dan unta yang bersama dengan Rasulullah SAW yang share, kongsi unta bersama dengan Rasulullah SAW ini ialah Abu Lubabah dan juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Baik. Kemudian dia kata fa idza hanat uqbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala arkab. Ya Rasulullah hatta namshi anka. Baik, kata Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah bila tiba nak habis giliran Rasulullah SAW naik unta, Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah ni jalan bawah. Bila nak habis giliran baginda Rasulullah SAW, baik Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah ni rayak kepada Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, naiklah lagi unta ni. Biar kami berjalan. Kata Sayyidina Ali dengan Abu Lubabah. Kemudian baginda Rasulullah SAW sebut dengan Rasulullah bersabda, dia kata, ma antuma bi aqwa minni
wala ana bi'aghna 'anil ajri minkuma. Lalu Nabi sebut, Nabi kata, baik, kamu berdua bukanlah kuat sangat pun, bukanlah gagah. Bukan gagah, lebih kurang aku juga Nabi sebut. Berbanding dengan aku. Dan kamu berdua juga perlu berehat. Perlu berehat kerana naik utah. Dan Nabi sebut, aku juga sangat berhajat kepada pahala serupa kamu juga Nabi sebut. Tak apalah, aku turun jalanmu pula naik. Gila-gila lah Nabi sebut. Ini nak cerita kepada kita sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa sikap timbang rasa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW yang mana tidak mencari peluang. Tidak cari peluang, tidak cari nak utus sendiri. Bahkan Nabi SAW cukup bertimbang rasa terhadap orang-orang di bawah dia. Ini satu sikap, satu sifat yang perlu dicontohi oleh kita umat Islam yang ada pada hari ini. Dia panggil sama-sama kita ni merasa kesusahan. Contoh kita sekarang bulan Ramadan, dalam PKP lagi khusus di negeri Kelantan ini, dalam keadaan COVID, gelombang yang keempat ini, kita perlu bertimbang rasa antara satu sama lain. Ini ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri, khususnya dalam peperangan Badar. Sidap dengar, sidap penonton yang dihormatilah dikasihi sekalian. Bagaimana pula kedudukan Abu Sufyan. Abu Sufyan, bila dia berhenti di Hawra, baik, Abu Sufyan sedia maklum bahawa perjalanan ini, baik, dalam perjalanan daripada Hijaz, daripada Syria ataupun Syam ini nak pergi ke Mekah, jalan ini merupakan jalan yang sangat bahayanya. Banyak penyamung dan penyangak. Lalu Abu Sufyan tidak berdiam diri. Bahkan Abu Sufyan memasang perisik juga di atas SB dia, special brand dia, untuk tujuan menjaga keselamatan barang-barang dia. Kemudian dalam risikan Abu Sufyan ini, dia dapat tahu bahawa pasukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menggempur mereka. Lalu Abu Sufyan ini menghantar, dia upah seorang nama Damdam bin Amru al-Ghifari untuk ke Mekah untuk tujuan meminta bantuan daripada orang Mekah. Begitu dia upah Damdam bin Amru al-Ghifari. Kemudian dalam sementara menunggu kita panggil Damdam bin Amru al-Ghifari sampai ke Mekah ni, dia sampai bantuan ini, Abu Sufyan dia punya mengelak sikit. Dia buat lari kafilah dia, kumpulan dia ini, dia bawa jalan lain sikit. Kemudian dia jumpa dengan tai unta. Kemudian dia tengok dalam tai unta ni ada, dia panggil biji buah tamar. Ada butir buah tamar. Abu Sufyan tengok, dia kata, ini tamar Madinah ni. Dia kata, ini garanti lah. Dia kata, Muhammad dan orang-orang dia sedang mengejar kita. Baik. Kemudian, Damdam bin Amru al-Ghifari, dia berlari cepat sampai ke Mekah. Daripada Al-Hawra ini, minta bantuan. Baik. Setelah dia melaungkan, minta bantuan, tolong minta bantuan, kita dalam bahaya. Lalu, kita panggil Abu Jahal, yang berada di kota Mekah ni, dengar. Bila dia dengar minta bantuan ni, minta permohonan ataupun permohonan bantuan daripada Abu Sufyan, maka Abu Jahal pun segera lorak-lorak kerah penduduk Mekah ini agar segera berangkat. Bertolak untuk menyelamatkan barang dagangnya dia besar ni di bawah Abu Sufyan. Baik. Hasil kerah daripada Abu Jahal ni, mereka berjaya mengumpulkan lebih kurang 950 orang lelaki, 100 ekor kuda, 700 ekor unta yang ditunggang bergili-gili. Lepas tu depan dia bawa pula sekumpulan penyanyi yang menyanyikan lagu perang bagi membangkitkan semangat dua mereka. Kerana Abu Jahal ni, dia bukan nak pergi selamat, tapi dia nak pergi perang. Dan dengar sekalian. Baik, dia cerita perangai Abu Jahal. Baik, sebelum bertolak, Abu Jahal ni dia berdoa di hadapan Kaabah. Dia kata dengan angkuhnya dia doa. Allahumma aqta'ana lirrahim wa atana bima la yu'rafu fa ahinhul ghadata. Ya Allah, kata Abu Jahal, musnahkanlah antara kami ataupun Muhammad. Antara dua, tidak kami, dia. Tidak dia, kami. Pasukan yang paling jahat, kata Abu Jahal, yang memutuskan hubungan keluarga dan membawa suatu ajaran yang tidak diketahui kebenarannya. Ini disebut dalam sirah Ibn Hisham. Kemudian tuan-tuan sekalian, dengan sebab kesombongan ucapan doa Abu Jahal ini, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa la tughni 'ankum fi'atukum syai'a walau kasurat wa anna Allaha ma'al mu'minin.
Maksudnya, dan jika kamu, wahai orang musyrik, memohon supaya diberi kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kata Allah, kemenangan yang kamu pohonkan itu baik telah datang dan disaksikan oleh kamu sendiri hari ini, iaitu di mana kamu, jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian adalah baik bagi kamu. Kalau mu berhenti, kata Allah, molek bagi kamu. Dan jika kamu kembali, iaitu memusuhinya, iaitu memusuhi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami juga, kata Allah, kembali menolongnya, mengalahkan kamu. Kami akan tolong Muhammad, mengalahkan kamu. Dan golongan angkatan perang kamu ini tidak sekali-kali akan menyelamatkan kamu sedikit pun. Walaupun kamu jumlah kelengkapan hebat, tenteranya ramai, sikit pun tidak akan menyelamatkan kamu, kata Allah. Sekalipun ia lebih ramai. Dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang beriman. Surah Al-Anfal ayat 19. Sidap dengar, sidap penonton yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kemudian, Abu Sufyan ni, antara sifat proaktif dia, setelah dia tahu kemarahan pasukan baginda Rasulullah SAW, lalu Abu Sufyan, dia pusing, buat lari kafilah dia dagang dia, keluar daripada laluan biasa, dan akhirnya mereka sempat kita panggil berjaya meloloskan diri sampai di Makkah. Sidap dengar sekalian. Kemudian, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok betul ni, Abu Sufyan, apabila dia pusing lari jalan daripada jalan biasa, dapat meloloskan diri ke Mekah, lalu Abu Sufyan bin Harb ini, kemudian dia hantar mesej, hantar pesanan kepada utusan orang Mekah bawah pimpinan Abu Jahal, yang pada ketika itu dikhabarkan dari bertolak kepada kota Mekah sudah pun sampai di Al-Juhfah. Juhfah ni merupakan mikot sekarang ni. Mikot orang-orang daripada Mesir, umpama dia nak masuk ke Mekah, mikot di Juhfah. Baik, Abu Jahal and the gang, tentera dia sudah sampai di Juhfah. Baik, Abu Sufyan hantar mesej pada Abu Jahal. Dia kata, beres dia kata Abu Jahal. Dia kata, boleh balik semula ke Mekah. Sebab apa? Harta dagangan kita selamat, beres dah. Beres, selamat belakang dah. Ada. Baik, mendengar kata-kata ataupun pesanan daripada Abu Sufyan begitu, baik, respon balas daripada Abu Jahal, sungguh-sungguh dia panggil amat. Kita panggil sombong, takabur dan angkuh. Kata dia gimana? Wallahi la narji'u hatta narida badran. Wa kana badrun mausiman min mawasimil Arab. Yajtami'u lahum bihi suqun kullu amin. Dia kata, demi Allah, kata Abu Jahal, kami kok mana-mana pun tidak akan pulang. Tak akan balik dah. Melainkan setelah kami sampai ke Badar. Badar ni pada ketika tu terkenal sebagai salah satu tempat tumpuan orang Arab. Di mana mereka akan menjadikan tempat pasar mereka berkumpul setiap tahun. Kita panggil macam kita jambori ke apalah. Pesta dia. Baik. Fanuqima fiha salasatan. Fananharal jazurah. Wa nut'imat ta'ama. Wa nasqiyal khamrah. Wa ta'zib alanal qiyan. Kata Abu Jahal lagi, dia kata, kami akan duduk di Badar 3 hari. Sembelih huta, bergembira, makan, minum arak. Para penyanyi menyanyikan lagu-lagu kemenangan untuk kami, kata dia. Wa tasma'a binal arab wa bimasirina wa jam'ina. Kata Abu Jahal lagi. Dia kata, juga kami nak suruh perbuatan, perjalanan, peperangan kami ini ditulis. Mana sebagai satu cerita perjalanan berkumpul dan kemenangan ini supaya diketahui oleh orang Arab. Ditulis dalam sejarah supaya orang Arab tahu bahawa kami ni orang berani, benar. Lalu mereka akan sentiasa memandang kita ni hebat selepas ini. Ayuh, kata Abu Jahal, jangan undur, teruskan perjalanan kita. Ini disebut oleh sejarah Ibn Hisham. Tuan-tuan sekalian, semangat, angkuh, sombongnya Abu Jahal dengan kekuatan yang dia ada. Dia tak tahu, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala punya perancangan segala-galanya. Ya Quraisy! Ya Quraisy! Ya Quraisy! احملوا سلاحكم دافعوا عن اموالكم محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم. كم عددهم؟ 300 وبضعة فرسان. سيكون لنا 200 فارس. وعدد إبلهم؟ 70. سيكون لنا 170. 20 ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر. سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها. حرب لا خسارة فيها.
Baik, kalau kita tengok peta ni silap dengar, silap penonton sekalian, jarak perjalanan daripada Mekah, ada sekarang ni kalau nak pergi ke Badar, lebih kurang 3 jam 12 minit. Ada ataupun lebih kurang 321 km. Manakala baginda Rasulullah SAW daripada Madinatul Munawwarah nak pergi ke Badar, kalau sekarang ni lebih kurang jarak dia lebih dekat, lebih kurang 152 km, lebih kurang 1 jam 40 minit, lebih kurang begitu lah. Sedap dengar, sedap penonton. Nak cerita kepada kita bahawa inilah dia kesombongan Abu Jahal alaihi laknatullah, dan insya-Allah sedap dengar sekalian, dalam siri yang kedua lepas pada ni kita nak tengok lagu mana, apa akan jadi kepada Abu Jahal dengan semangat, dengan sombong dia ni. Nah, kita akan tengok lepas pada ni. Nah, untuk siri pertama, siri 1 kita berhenti setakat tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.